nampak okey bang? Ni boleh. Boleh insya-Allah bang. Assalamualaikum Lia iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar jelas audio. Minta apa ni daripada yang sedang menonton ni bagi feedback bagaimana suara dan juga siaran. Feedback suara dan juga siaran macam mana? Yang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi tu saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi tengah bersiaran tiba-tiba kami terpaksa berhenti. Sebenarnya saya pun tak perasan. Apa tu dia punya line internet dia tiba-tiba down. Jadi tambah pula lah dengan usia yang macam ni mata tak apa nak nampak. Jadi tak perasan tadi tu dia punya tak ada internet. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Saya akan sambung lagi tentang penceritaan tadi. Sambil-sambil itu kita minta lah kerjasama kepada yang apa ni tadi, tolong share balik. Ya. Ni cuaca pun tadi elok, terang elok. Ni tiba-tiba dia main dia gelap lah, nak hujan lah pula. Maklumlah kami ni bicara buah pokok. Kan? Pokok ni pokok paru bukan Ini pokok bunga Tanjung. Pokok bunga Tanjung. Saya bukan tuan rumah Ustaz Datuk Rashidi Jamil ni tuan rumah, jadi dia tahu dia pokok bunga Tanjung. Jadi kami sedang berbicara di di bawah pokok bunga Tanjung. Okey, Kuala Berang suara jelas. Oh, Sahuddin Titan Oil ni dari Kuala Berang, Ustaz? Berang, cikgu sekolah tu bang. Oh ya. Saya selalu pergi Kuala Berang. Mesti cikgu Din selepas ni kena jadi follower bang. Sebab saya selalu pergi ke Kenyir, turun Gawi, pergi Macing, bau. Waalaikumsalam Abang Haji tu dia. Zul Azmi Harun. SBI Tok Fakir dia kata, oh ingat internet saya jam, suara clear. Okey, kalau suara clear insya-Allah. Baik. Setakat ni lebih kurang 1.5 juta orang sedang menonton ni, Ustaz. Boleh saya teruskan? Alhamdulillah, boleh terus. Boleh saya teruskan? Tu akan masuk lagi tu. Okey baik. Saya teruskan tadi. Baik. Saya nak ceritakan tadi tentang pertengahan penceritaan tadi, iaitu soal penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tu dalam keadaan sukar. Bermula daripada pertamanya, dalam siapa yang menonton sirah Nabawi yang diajarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Rashid, hijrah pertama umat Islam iaitu ke Habsyah. Dan kemudian Nabi SAW cuba berhijrah bersama dengan anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harithah ke Taif. Susah, kena baling batu. Jumpa pula dengan jin 3 hari nak masuk balik tak boleh, dah cerita dah tu. Dan kemudian Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah yang sukar. South Africa jelas Tuan Haji. Ada South Africa juga Ustaz? Ada Alhamdulillah. Allahu Akbar. South Africa penonton. Hai, Assalamualaikum South Africa. Baik, di mana penghijrahan itu adalah satu yang memenatkan, satu yang menyukarkan, satu yang kadang-kadang kita tak nampak pasti ke tidak. Dan saya bacakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, tadi sebelum terputus satu ayat dari surah At-Taubah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Aku bermohon dengan Allah dari syaitan yang direjam. Allazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah. Allazina amanu wahajaru, yang berhijrah. Wajahadu, yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. Lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan semoga mereka itu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Maha benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah At-Taubah ayat 20. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ini adalah seorang pendosa. Saya ini adalah seorang, bukan saya nak buka aib, sebab Allah tutup keaiban saya. Saya bukan nak cerita tentang keaiban,
Tetapi saya nak cerita tentang kita ini adalah orang yang banyak melakukan dosa. Maka apabila kita tahu kita itu berdosa, maka kita akan cuba mencari satu jalan yang sesuai dengan kita mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah ini Nabi SAW dah sebut ketika pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Jadi hari ini kita nak cerita hijrah dan sirah. Apa hijrah kita yang kita nak cerita hari ini? Iaitu tentang berubah. Orang yang dulunya hidup bujang, apabila tahun ini dia berkahwin, maka dia berhijrah. Duduk seorang, tiba-tiba jadi berdua. Berhijrah menjadi 2 orang. Dulu duduk di Kuala Berang, macam Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid. Dia berhijrah datang ke Bandar Baru Bangi ni. Jadi jiran saya, kami ni duduk rumah dekat-dekat. Jangan yang pula kata ni di netizen hentam pula kita Ustaz. Ni patut duduk rumah, kita duduk luar. Rumah saya tepi sana aja. Jadi kami pun bukan duduk dekat, jauh-jauh nampak tu. Jauh. Sebab orang kata apa, jarak kan untuk keselamatan kita. Baik. Saya nak cerita tentang berubah, pindah, apa lagi? Itu juga dipanggil hijrah. Dan kita takut sekarang ini, bukanlah kita takut, tetapi kita bersediakah kita untuk kita berhijrah ke satu alam yang seterusnya, iaitu alam barzah. Ketika kita sampai ke alam barzah, kita ada hijrah ke alam barzah, maka kita tidak akan ada jalan balik. Sebab mengikut kata tuan guru saya juga, saya berguru juga dengan beberapa orang guru-guru, ustaz-ustaz, antaranya adalah Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi. Dia kata, Abang Samsul, perjalanan kita ini akan melalui hijrah 5 alam. Alam yang pertama, kita berada di alam Lauh Mahfuz, iaitu alam roh. Alam yang kedua kita akan lalui, iaitu alam rahim. Ketiga, kita sedang lalui, iaitu alam dunia. Yang keempat, kita akan lalui, iaitu alam barzah. Dan kelima, kita akan melalui hijrah yang seterusnya, iaitu alam akhirat yang kekal abadi. Maka penghijrahan itu kita lalui dengan masa dan waktu yang berlainan. Maka saya ingin bercerita kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang, bukan cerita tentang kesusahan, tetapi tentang persediaan yang kita perlu ada. Saya akan bagi tips 3. Ini bukan dari kitab. Nanti orang kata dari kitab apa pula. Tidak. Yang ni daripada apa yang saya lalui. Apabila kita nak berhijrah, kita kena ada 3 perkara ataupun kita bersedia 3 perkara. Baik, kalau dah sediakan pen dan kertas, sementara nak pergi ambil pen, sementara nak ambil, 1 juta dah masuk, alhamdulillah, terima kasih. Sementara siap kerih tu Ustaz, dia nak tengok kerih. Ada kerih. Allah, kita santai-santai je hari ni. Okey, sementara nak ambil pen dan kertas, apabila kita nak berhijrah, berubah maksudnya, kita perlu ada 3 perkara. Pertama, yang saya lalui, apabila kita nak berubah, kita nak berhijrah, kita kena ubah diri kita dulu. Contohnya, contoh, dia relate dengan zaman ni ataupun waktu sekarang ini. Dulu ataupun minggu lepas, kita boleh pergi jalan-jalan, kita boleh pergi keluar, kita boleh pergi kerja. Maka hari ini kita terkurung di dalam rumah, kita tidak anak-anak, tidak pergi sekolah, apa dan sebagainya. Maka perubahan yang pertama, kita kena ubah diri kita. Hijrah diri kita. Kalau dulu kita jarang pakai jubah, jarang pakai kepiah, jarang orang kata berpakaian sunnah, maka kita belajar ubah diri, mencari apakah yang selalu Nabi SAW buat untuk diri sendiri. Kan? Kalau dulu jarang kata baca Quran, ni kena carilah Quran. Dulu jarang pergi dengan orang baca kitab, sekarang kena carilah orang baca kitab. Tak kiralah kitab-kitab apa pun, tak kiralah apa pun, yang penting kita dapat mendekatkan diri dengan majlis ilmu, dan kita akan dapat bertemu dengan beberapa orang guru, dan yang pastinya ada 1 atau 2 orang guru tu rasanya menyentuh hati kita. Macam saya dulu, saya suka sangat dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid. Orang dia lembut, dia cakap. Saya pun cakap juga, jumpa dia dekat warta masa tu, cakap, Ustaz, boleh tak saya nak ikut Ustaz? Kan? Dia kata, pasal apa? Saya nak ikut, nak belajar.
Kan nak belajar kitab-kitab guru-guru apa daripada Al-Fadhil Ustaz ni. Dia kata boleh. Masa tu saya siap jadi driver kan. Masa tu kebetulan tak ada kerja, maka saya pun ikut ke mana dia pergi. Sempatlah saya belajar kitab Araikul Matum dan juga kata baca tentang Mutiara Tasawuf dan sebagainya. Ubah diri. Jadi pertama kita ubah diri. Kedua, kita nak ubah, nak berhijrah ni ataupun kita nak ubah diri kita, kita kena ubah environment. Maksudnya keadaan sekeliling. Kalau dulu, ketika sebelumnya dulu katalah kita ini kaki karaoke. Kan? Asal ada karaoke je muka aku. Asal ada muka aku je karaoke. Kan? Maknanya apabila kita nak berhijrah, maka bukanlah karaoke itu salah. Nanti orang ada pula kata dia Samsul ni syadid sangat, keras sangat, karaoke pun tak boleh. Terpulanglah siapa yang rasa nak pergi. Kalau setakat orang kata apa ni, nak menghiburkan diri sendiri, dipersilakanlah. Tapi kalau kita rasa aku ni tak boleh lah, kalau aku pergi nanti banyak benda, aku nanti akan pergi ke tempat lain pula, pergi begini sekarang, maka kita ubah environment. Kalau dulu kita selalu pergi tempat-tempat macam tu, sekarang kita cari tempat-tempat yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya tadi itulah saya sebut tadi, majlis ilmu dan sebagainya. Maknanya kita ubah environment. Kalau dulu kata contoh kita duduk jiran-jiran kita tak tahan. Contohnya kalau lah kata kita duduk macam Nabi SAW dulu duduk di Mekah. Di Mekah tak boleh berdakwah. Di Mekah dia disekat, makan tak bagi, itu sembahyang tak boleh. Maka Nabi SAW berhijrah, ubah tempat. Maka kita pun juga begitu, cari tempat. Jangan lupa Abang Samsul ada buat jual. Tu dia. Ada promotion, Ustaz dah cakap dah. Jualan kerepek. Nanti saya cakap tentang kerepek, okey. Baik, kita berubah environment. Kalau dulu environment kita pergi ke tempat-tempat yang tak baik, maka sekarang kita cari tempat-tempat yang baik. Dan yang ketiga yang saya lalui ialah kita ubah kawan-kawan. Kawan-kawan ni dia mempengaruhi sebenarnya. Kan? Kalau kita tanyalah pergi ke tempat-tempat pusat pemulihan dadah ke, pusat pemulihan pemulihan akhlak ke, sebab saya pernah pergi tahun lepas di pusat koreksi nasional di Puncak Alam. Saya sempat bersembang-sembang dengan orang-orang yang ada dekat dalam tu, dan dia orang cakap, saya tanya dia kenapa berada di sini. Dia kata buat salah. Kenapa buat salah gini sekian? Dia kata sebab kawan-kawan ajak. Kawan-kawan. Jadi pertama ubah diri, kedua kita hijrah environment, tempat tinggal dan sebagainya, dan ketiga kita ubah kawan-kawan, hijrah, kita cari kawan-kawan. Kawan-kawan yang dapat membawa kita, dapat membimbing kita untuk sama-sama menuju ke tempat yang kekal abadi, iaitu jannah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 3 benda inilah yang saya lalui, yang saya sendiri rasakan, walaupun bukanlah saya nak bagi tahu bahawa berhijrah itu sukar. Kalau kita tanyalah sahabat-sahabat kami yang berhijrah sama-sama. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, anak-anak yang saya hormati sekalian, kenapa kami ini, selebriti ini yang berhijrah ini, kami nampak macam satu kelompok? Kan? Kenapa kalau ada Samsul mesti ada Zul Yahya? Kenapa kalau ada Zul Yahya mesti ada Zul Handy Black? Kenapa dalam Zul Handy Black mesti ada DR Sam? Kenapa dalam DR Sam tu ada Ali Ekspedisi? Kenapa dalam ada Ali Ekspedisi tu ada Mel Wing? Waalaikumsalam, ada yang bagi salam. Tu. Okey, kenapa kami ada di sini? Kerana kami tidak kuat. Kami ini orang yang lemah. Kami ini imannya tak tinggi. Kami ini perlukan bimbingan. Apabila kalau kami jumpa dengan orang yang salah, maka kita lihat. Ini bukan kita nak buka pekung, buka aib, tidak. Apabila bila saya lihat dan kami lihat, ada orang yang tidak ada berkawan, tidak ada sahabat yang dapat tahu, meresapi hati diri masing-masing, maka kadang-kadang orang yang berhijrah itu dia akan pusing balik. Dia akan patah balik. Macam saya pun lemah. Saya iman lemah. Pernah juga orang kata, sebab apabila kita berhijrah ni, kita akan ubah banyak benda. Diri kita, keluarga kita,
kita punya kerja, kita punya anak-anak dan sebagainya. Maka di situ kita perlukan sahabat-sahabat yang kuat, yang dapat menarik kita kalau kita terpesong, kalau kita tersalah, kalau kita tersasar. Maka di situ kawan-kawan ini akan dapat juga, Samsul, ini apa ni dah lama tak datang ni. Kenapa ni dah lama tak dengar baca Quran? Kenapa ni dah lama tak begini sekian. Maka kita akan kembali. Jangan pula tuan-tuan dan puan-puan kata, kenapa pula tuan-tuan, kami ni bukan orang-orang alim ulama kan. Kami ni bukan ustaz-ustaz yang hebat. Kami ni pendosa. Maka kadang-kadang kita rel kereta api pun kadang-kadang tersasar. Kan? Sebab itu kalau kita baca kalau kita solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu kita solat, termasuk kadang-kadang kita solat sunat dan sebagainya. Kita cakap dekat Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa tu? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang bukan bengkang-bengkok. Kan? Jadi perjalanan itu memang ada bengkang-bengkok, tapi kita tetap nak kembali kepada jalan yang lurus supaya kita memperolehi syurga Allah di akhirat nanti. InsyaAllah. Jadi, saya bagi tips kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. Sila share lagi ni. Setakat ni baru 1 juta je Ustaz yang sedang menonton ni. Baru ni kita share lagi. Baru 1 juta. Tu dia. Dia akan naik lagi. Tu dia. On the way tu insya-Allah. Betul. Tu. Orang sedang serba salah nak tengok PM punya ransangan ekonomi dengan kita. Ada satu orang cakap, dia tengok bang. Allah. Dia tak nak terlepas dengan abang Samsul. Allahu akbar. Baik. Kita nanti ni kalau kata rangsangan ekonomi itu pun kita boleh ulang balik tengok sebab kita sekarang ini berada di rumah kan. Jadi yang ini pun boleh diulang-ulang juga tengok dan sebagainya. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah selepas Nabi SAW berhijrah bersama dengan sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi SAW sampai saja ke Quba, mendirikan masjid di Quba, dan kemudian sampai di Yathrib ketika itu yang belum lagi dikenali sebagai Madinatul Munawwarah, mendirikan Masjid Nabawi di Madinah. Sememangnya sukar. Okey, sememangnya sukar. Sahabat-sahabat yang berhijrah juga sukar melalui masa waktu yang sukar. Ada suami, isteri tak ikut. Ada yang isteri tapi suami tak ikut. Ada yang anak-anak nak hijrah tapi ibu bapa tak ikut. Ada yang kaya tapi orang Arab kafir Quraisy tak bagi bawa duit. Jadi penghijrahan ini sememangnya satu benda yang perlu dibuat seperti mana yang Allah SWT kata, allazina amanu wa hajaru wa jahadu, jihad fi sabilillah. Kita perlu dengan jiwa dan raga kita, dan kita mengharapkan sesungguhnya mereka itu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Jadi kalaulah tuan-tuan dan puan-puan kita menyelusuri sirah Nabawi, kitab yang diajarkan oleh Al-Fadil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid, tuan-tuan, orang yang berhijrah daripada Mekah dipanggil muhajir. Orang yang menyambut orang-orang muhajir di Madinah itu, kalau dalam kitab yang kita sama-sama pelajari, anda dan saya pelajari, iaitu kitab Ar-Rahiqul Matum, di mana Madinah itu ataupun Yathrib itu sebelum dikenali sebagai Madinah, mereka ini dikenali sebagai orang yang berperang, iaitu 2 puak besar yang berperang, iaitu puak Aus dan Khazraj. Dan apabila Nabi SAW sampai, Nabi SAW menyatukan mereka, dan mereka ini dikenali dengan orang-orang Ansar. Hebatnya orang Ansar ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran Allah sebut nama mereka selepas muhajir. Muhajir Ansar, muhajir Ansar. Kalau kita sebut pun orang yang muhajir, orang Ansar. Tak sebut orang Ansar dulu. Dan orang Ansar ni pula hebat tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW sampai, dialu-alukan. Orang-orang hijrah datang, dialu-alukan. Tetapi kita tuan-tuan, Allahu Akbar, bukanlah saya sendiri pun tuan-tuan, kadang-kadang kita tak kuat. Ada orang baru nak berubah, kadang-kadang kita condemn. Orang-orang tu baru nak pakai tudung, kita dah cakap.
Macamlah kita ni syurga tu hak kita. Macamlah semuanya kunci syurga tu kita yang pegang. Orang tu pendosa, kita jangan pandang dia tu akan jadi pendosa selama-lamanya dan kita ini akan jadi ahli syurga seterusnya. Kita takut orang yang akan jadi ahli syurga ni pada mulanya tetapi akhirnya tiba-tiba jadi ahli neraka kerana silap satu sebab. Saya lalui tuan-tuan dan puan-puan apabila orang-orang yang kita rasa kita ni nak jadi baik tapi ada orang yang merasakan dia baik, dia terus blame kita. Allahu Akbar, ni main masjid ni pasal apa ni? Contoh dia ni seorang pencuri. Kan? Dia ni memang ada pencuri. Allah, pure network lagi lah Ustaz. Dah balik. Seorang jadi selama-lamanya pencuri, kita doa supaya dia juga akan jadi baik macam kita. Tapi kalau dia pencuri kasut, maka dia datang ke masjid, kita dah cakap dia tu nak curi kasut. Tuan-tuan, kita jangan halau dia. Kan mungkin dia datang ke masjid tu dia nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah terima taubat dia, maka tuan-tuan dan puan-puan kita sangka baik. Begitu juga dengan rakan-rakan selebriti, rakan-rakan artis, siapa sajalah yang nak bertaubat. Allah ini Maha menerima taubat setinggi mana pun taubat dosa kita. Saya berguru dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Rashid, dia kata Allah ini Maha penerima taubat. Kalau siang hari kita buat dosa setinggi langit, malam hari kita menangis minta pada Allah SWT kita taubat, Allah akan terima. Kalau malam hari kita buat dosa setinggi langit, siang hari kita minta pada Allah SWT menangis, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah ampunkanlah dosa aku, Allah akan ampunkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalu-alukan orang-orang yang ingin berubah, orang-orang yang ingin berhijrah, insya-Allah. Baik. Dah hampir pukul 4 petang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun termasuk dengan orang kata interrupt ni, orang kata network ataupun laluan internet kita tak berapa nak cantik, maka itulah perkongsian saya tentang hijrah yang saya lalui dan sedikit tentang hijrah Nabi SAW. Maklumlah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni berguru dengan guru yang sama, orang yang sama, kitab yang sama. Mungkin penceritaan tuan-tuan dan puan-puan saya cerita cara lain Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Rashid ni orang dia lembut, cerita dia lain. Maka cerita itulah kalau siapa-siapa yang pergi umrah dengan saya akan kongsikan tentang perjalanan Nabi, sirah Nabawi itu di Mekah dan Madinahnya lebih kurang sama. Ceritanya adalah daripada kitab Ar-Rahiqul Matum, tulisan Syafi'ur Rahman Al-Mubarakanfuri. Baik, semoga tuan-tuan dan puan-puan perkongsian saya pada petang ini di bawah pokok ini sambil ditiup dengan angin-angin sepoi-sepoi, bahasa nampak tu bukan daripada kipas angin. Tu kan? Tu pokok-pokok tu memang pokok betul angin tiup. Kan? Kat belakang ni kita ada wakaf yang cantik. Saya pun bila tengok aja tu, tengok dengan Al-Fadhil Ustaz tadi dia cakap daripada semalam ni, Abang Samsul kalau boleh pakai baju Melayu, pakai tanjak. Saya pun siap pakai tanjak macam ni kan. Kan? Tapi tanjak saya ni bukanlah tanjak yang macam Datuk pakai tu. Ni lain sikit. Tadi saya keluar daripada rumah, orang rumah siap tanya, ni biar betul. Kan? Biar betul nak pergi ni program live bawah pokok dengan Ustaz Datuk Rashidi Jamil. Saya cakap betul, Pak. Bukan tipu-tipu. Nampak? Guruh-guruh berbunyi dia. Kan betul. Ini sebab kita nak berada dalam suasana Datuk kan? Ya, betul. Suasana kita walaupun kita ni tertekan ataupun kita ni rasa macam ada yang dah mula bosan berada di dalam rumah, tapi ingatlah setiap satu yang Allah bagi dekat kita itu adalah ujian dan anugerah untuk kita. Inilah mungkin masanya untuk kita sama-sama berubah, berhijrah. Dah lama tak pegang Quran, maka sekarang ni pegang Quran. Dah lama tak baca Quran, hari ni kita nak baca Quran. Mengambil kesempatan ibrah daripada kita kawalan pergerakan ini. Berapa ramai di antara kita yang dah hatam Quran, kan? Berapa ramai daripada kita yang dah berubah, dah jadi orang yang kata sembahyang berjemaah di rumah. Betulkan diri kita, betulkan solat anak-anak. Dan saya suka berkongsi tentang ayat surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Kan? Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari seksaan api neraka. Maka kita ngambil daripada ayat tu sampai habis, baca sampai habis kalau nak baca di rumah. Di mana di situ kita sebagai ketua rumah tangga, masa inilah kita cek
Masa ini kita tengok isteri kita solat betul ke tidak, kan? Anak-anak kita betul ke wuduk dia, betul ke solat dia, maka kita mengambil pelajaran. Ini mungkin teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Banyak benda yang kita dah buat tak betul mungkin, salah mungkin, maka kita nak berbetulkan. Baik, sebelum kita berakhir, saya serahkan nak serahkan mikrofon ini kepada Al-Fadil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Rashid. Datuk, boleh saya buat promosi sikit, Ustaz? Boleh, Baik, saya ni sebenarnya dalam tempoh kawalan pergerakan ni di Bangi ni, Kajang ni, saya dah bagi promosi sedikit. Ini dia kerepek ubi pedas kering. Kepada siapa yang berminat, nanti saya akan bagi tahu nombor telefon. Boleh buat delivery untuk Kajang Bangi Putrajaya. Kajang Bangi Putrajaya. Ustaz, dia punya ni low battery boleh ke ni? Boleh on lagi? Boleh lagi, Okey, saya close dulu, Okey. Ini kerepek ubi kerepek ubi pedas kering. Harganya RM15 sahaja. Makan sambil tengok TV, makan sambil tengok Ustaz Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid live, sambil-sambil kita makan. Okey. Ini pisang tanduk, kerepek pisang tanduk pedas kering. Okey. Yang tadi RM15, yang ini RM25. Kenapa mahal? Sebab pisang tanduk, babe. Bukan pisang awak. Kalau awak punya pisang murah lah. Ini pisang tanduk punya. Mahal, kan? Untuk kita pula, siapa yang nak beli, bolehlah menelefon di talian 017-376-3722. Setakat ini kami dah buat pengepusan. Selagi mana kawalan pergerakan ini tidak menghadkan untuk pos laju pos Malaysia, kami dah buat pos sampai ke seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak sampai ke Singapura, insya-Allah kami boleh pos. Cuma kos pos laju itu hendaklah dibayar oleh tuan-puan sendiri. Kan? Untuk kos penghantaran Kajang Bangi Putrajaya, Sungai Ramal ataupun Bukit Mahkota boleh dipersilakan. Kenalah bayar sikit duit minyak, duit tol, kan? Kalau pakai Grab pun kena bayar, kalau pakai Food Panda pun kena bayar juga, kan? Jadi anda duduk di rumah, saya akan pergi mengantar kepada anda, mungkin dalam harganya, dalam kos penghantaran dalam 10 ke 15 ringgit. Okey? Kajang Bangi Putrajaya, Bukit Mahkota atau kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Kalau Shah Alam lebih daripada 10 km, tuan-tuan dan puan-puan, baiklah kita pos. Okey. Sarifuddin, apa tu Ustaz? Dia siap tulis nama. Syahuddin. Syahuddin kita. 017-376-3722. Kerepek kau. Betul. Apa ni? MK. MK ada, DJ kita ada. MK. Terima kasih DJ MK Le. Terima kasih. Allah. Ramai yang masuk petang ni, bang. Ramai tu kita. Berapa juta, bang? Itu tu saya cakap 5 juta. 5 juta. Saya 2, ustaz punya 3, 5 juta hari ni. Alhamdulillah. Masya. Ada soalan juga lah. Baik. Okey. Abang di situ. Ada orang tanya soalan data Abang Syamsul ni masih berlaku ke sekarang ni, macam mana, masih berlaku ke tidak? Baik, soalan tu ada orang tanya, kata ustaz tadi, Abang Syamsul ni berlakon atau tidak. Saya sebenarnya, soalan ni saya pernah cakap dekat Al-Fadhil Ustaz Datuk dulu, saya nak tarik diri. Okey, ustaz kata jangan. Saya tanya dia kenapa? Saya kata, Bang Syamsul, dia kata kalau Abang Syamsul tarik diri, siapa nak dakwah kepada kawan-kawan tu? Jadi saya pun tak jadilah tarik diri. Saya masih berlakon. Cuma tahun lepas 2019 satu pun orang tak panggil. Tahun ini ada panggil 2 tapi dah kena pergerakan, kawalan pergerakan. Jadi tahun lepas tak ada. Saya masih lagi berlakon. Macam tahun lepas Anugerah Skrin saya menang, Ustaz. Drama saya Budak Husin. Budak Husin menang Anugerah Skrin. Keluaran Budak Ijat tu lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ijat Syarul Ijat Muhammadin dengan Fazli, diorang buat satu production dan cerita tu menang untuk Anugerah Skrin. Saya masih lagi berlakon dan lakonan tu saya ingat dalam hati, kalau ada rezeki saya akan buat untuk saya cari rezeki, Ustaz. Dan juga saya berdakwah dengan kawan-kawan. Sebab Ustaz, tak semua orang yang kita rasanya semua ada ilmu. Bukanlah saya nak kata dalam kru-kru ni tak ada ilmu. Ada yang ada ilmu. Tapi dalam ada ilmu kadang-kadang dia orang ni tak ada tempat nak rujuk. Betul. Ada seorang pelakon perempuan, Ustaz, dia tanya saya,
Pasal dia kata dia tak nak pakai tudung. Dia tak nak pakai tudung. Dia tak nak pakai tudung. Okey. Okey, jadi dia kata, saya kata kenapa tak nak pakai tudung? Dia kata dalam rukun Islam tak ada pun mewajibkan kita pakai tudung. Okey. Dia kata rukun Islam ada berapa, Samsul, dia kata. Saya kata lah rukun Islam ada 5. Okey, dia kata bacakan. Okey, pertama mengucap, kedua solat, ketiga puasa, keempat haji, keempat bayar zakat, kelima haji. Betul? Betul. 5. Dia kata 5 tu tak ada pun mewajibkan kita untuk rukun Islam nak pakai tudung, dia kata. Betul. Jadi kalaulah ditanya dengan orang yang tak ada ilmu dan orang yang tak boleh jawab, maka dia kata pakai buku betul lah tu. Jadi kalaulah saya ni dipanggil, bukanlah kata saya banyak ilmu, Ustaz. Yeah. Saya cuma bagi tahu explanation. Itu rukun Islam. Yeah. Dalam rukun Islam, dalam Islam kita ada satu lagi rukun, itu rukun iman. Betul. Kita percaya, kita mengucap, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Baik, itu Islam. Tapi dalam Islam juga kena ada iman. Kita beriman kepada Allah SWT. Dalam rukun iman ada Quran. Betul. Kitab, percaya pada kitab. Ya. Dalam percaya kepada kitab, ada kitab yang 4. Satu kitab itu kitab kita, kitab Al-Quran. Al-Quran dah bagi tahu orang perempuan kena tutup aurat. Betul. Jadi explanation kita itu membuatkan orang, ya ke? Ya ke? Kadang-kadang dia bertanya, mungkin ada orang yang bertanya salah orang, maka explanation tu tak sampai. Maafkan saya. Explanation tu tak sampai, maka kadang-kadang boleh membuatkan orang ni jadi bosan ataupun betul lah tu, kan. Baik, itu dia keripik yang saya katakan tadi. Itu saja ya yang saya dapat kongsi pada anda petang ini. Minta maaf. Dapat kan kita pakat ramai-ramai, sementara dia recording tu kita pakat ramai-ramai dapatkan kerepek Abang Samsul. Sambil kita kuliah sirah. Nanti habis kuliah sirah ni saya berhajat nak sambung kuliah tasawuf, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Jadi kita ni berharap masih dapat belajar panjang lagi. So sambil-sambil dengar kuliah, mungkin di rumah boleh makan sekeluarga bang ya. Kerepek Abang Samsul. Jadi sambil kita orang kata kita buat jualan amal lah kot bang ya. Sambil-sambil itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat kita. Saya sebenarnya nak suruh Abang Samsul cakap sampailah habis rancangan ini. Tetapi Abang Samsul kata ada nanti siri kedua ada. InsyaAllah. Siri kedua pun insyaAllah ada bang ya, mudah-mudahan. So ada rakan-rakan kita bertanya lagi lah tu kot. Saya tengok kawan-kawan banyak yang dia tanya ni. Dia kata, "Okey Abang Samsul, kami tengok video Abang Samsul mengajar Al-Quran kemas saja berlagu. Ada belajar di mana-mana tak?" Okey. Baik. Kalau itu soalan dia, saya tu yang saya kata tadi Ustaz, saya pergi saya kata bila kita nak berhijrah, kita kena ada 3 prinsip ataupun 3 formula ni. Pertama, ubah diri. Kedua, ubah tempat yang situasi kita. Okey, saya berubah dulu. Saya datang ke sini lah, Bangi ni, duduk tepi masjid. Kan, bila dengar kita pasang itu dalam hati saya, ni tak pandai baca Quran. Kan, mana nak cari guru Quran? So kita cari kawan. Betul. Jumpa kawan pula dekat masjid, iaitu bukanlah kawan tapi tu imam masjid Al-Hasanah, imam satu masjid Al-Hasanah, Al-Fadil Ustaz Napiah Sahrani. Okey, dia ini seorang guru Al-Quran, dia seorang pensyarah, dan dia ni orang kata ahli Quran lah, pandai bertaranum dan sebagainya. Maka saya pun tanya dengan dia, "Ustaz, boleh tak ajar saya baca Quran?" Dia kata boleh, tapi cari 5 orang. 5 orang. Dia akan bagi 5 orang. Dia akan ajak tapi cukup 5 orang. So maka mencarilah, cari cukup 5 orang, dan kami pun mulalah pelajaran. Dia ni pula orang sibuk. Bila orang sibuk nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan, seminggu sekali, satu kelas, satu ain. Satu ain saja. Maka nak menghatamkan dia tu 8 tahun Ustaz. 8 tahun bang ya. 8 tahun. Tapi siap dengan sanad. Dengan sanad lah. Alhamdulillah. Maka dengan sanad itulah saya memperolehi satu benda yang paling tertinggi dalam hidup saya setakat ini, tauliah mengajar Al-Quran di negeri Selangor. Alhamdulillah. Dan abang mengajar ada tauliah ni. Ada tauliah lah. Tapi Quran lah Ustaz. Quran lah. Dan setakat ini bukanlah saya tak nak ambil banyak
nak murid. Tapi orang kata, Ustaz, saya pun tak ada tempat nak mengajar. Saya pun dalam proses sekarang ni, kalau boleh saya nak mendirikan macam Ustaz ni, buat macam ni kan. Saya nak buat anjung. Rumah saya nak buat anjung. Anjung ngaji Samsul Rau-Rau. Alhamdulillah. Jadi kalaulah siapa-siapa yang nak belajar, nanti boleh datang rumah. Jadi dia tak bagilah, bukanlah tak bagi, sebab saya ni dulu kita tak faham bab aurat ni. Kan? Anak nak apa ni, orang nak masuk rumah, kita bagi je masuk rumah, orang rumah kita lari masuk ke dalam. Kan malu ataupun aurat kan. Jadi sekarang ni kita dah tahu hal-hal macam tu. Jadi nak masuk rumah segan, orang rumah pun segan. Jadi kita buat anjung. Macam beranda. Jadi saya pun hari Rabu, setiap hari Rabu buat masa ni. Kalau pagi waktu duha saya mengajar di Masjid Hasanah ni. Satu orang. Dia ni kerja dia tukang gunting Joe Barbershop. Orang Terengganu. Depan masjid kita juga tu. Ya. Ya. Dia belajar dengan saya. Lepas tu pukul 11 sampai pukul 12 di rumah section 4, section 3. Satu orang yang dia ni orang veteran, orang yang dah berumur, tapi dia dah jatuh. Dia jatuh, dia tak kuat. Jadi saya pergi rumah dia, Tuan Haji Osman. Dan kemudian malam saya mengajar di rumah di section di Seri Bangi. Di Seri Bangi. Jadi gitulah saya manfaatkan. Ada hadis Ustaz hadis tentang baca Quran tu. Betul. Belajar dan kita manfaatkan macam mana? Baik-baik orang di kalangan kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan pula Al-Quran itu. Ya, sahih itulah. Kita berharap kita begitulah, Pak. Ya. Okey, sahabat-sahabat sekalian, sebelum pada kita nak mengakhiri siaran kita nak minta nasihat sikitlah daripada Abang Syamsul pada rakan-rakan di luar sana, sama ada yang jauh yang dekat. Mudah-mudahan dengan penghijrahan Abang Syamsul yang dah kita tengok, kemudian dapat mengajar Quran, dapat pula kami ambil manfaat juga sikit sebanyak. Apa nasihat Abang Syamsul kepada kami semualah yang menonton petang ini untuk disampaikan pada rakan-rakan lain? Silakan, Bang. Baik, alhamdulillah. Rasanya tak layak saya ni dapat nasihat, untuk memberi nasihat apabila ditanya tu Al-Fadhil tuan guru saya. Tapi saya ambil ni untuk anda mungkin yang berada di luar sana yang share. Sebenarnya yang tuan-tuan guru ni dah patutnya memberi nasihat kepada saya. Tetapi apabila saya ni diminta, jadi saya ni tidak mau menghampakan orang kata permintaan guru. Pertama kita ambil ibrah pengajaran, kita ambil satu muhasabah diri. Macam kita berada sebulan kita berada di rumah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah buat? Ada yang jawab kat situ, Ustaz? Ada? Tak ada. Okey. Apa yang dah buat? Pertamanya saya nak tanya, berapa hari dah tuan-tuan dan puan-puan menangis? Kesilapan, kesalahan, minta taubat, mungkin kerana dosa kita Allah bagi. Ada ke tak ada? Okey, kalau tak ada, menangislah malam ni. Ni kita dah masuk bulan Rejab, Ustaz. Lagi sebulan kita nak puasa. Apabila ni? Kan kita ni dah Syakban. Ni dah Syakban. Rejab kita dah lepaskan. Ini dah Syakban. Lagi sebulan kita nak masuk Ramadan. Dan adakah kita akan sambut Ramadan dalam keadaan macam ni? Tolong muhasabah kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya, mari kita sama-sama menangis. Malam ini, orang semua tidur, kita bangun menangis. Kedua, saya nak tanya nasihat saya, Quran dah berapa kali dah? Quran dah muka surat berapa dah baca? Hari ni hari Jumaat, dah baca Al-Kahfi ke belum? Malam dah tutup malam kita dengan Al-Muluk ke belum? Maka nasihat saya ialah, mari kita muhasabah. Mungkin Allah bagi kita peluang lagi untuk kita minta maaf dengan Allah. Saya teringat cerita tentang umat Nabi Musa, Ustaz. Ketika Nabi Musa diuji dengan kemarau. Ketika itu kemarau yang cukup panjang. Dan kemudian Nabi Musa panggil ramai orang duduk dekat depan dia, dan dia cakap ada seorang ni, dia ni pendosa, dia ni berzina. Siapa dia ni? Dan orang itu menangis. Diminta taubat, ya Allah jangan buka aib aku. Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ketika itu hujan turun. Ya. Mungkin kita buat salah ni. Mungkin saya buat salah. Mungkin tuan-tuan buat salah. Mungkin kesalahan itu yang Allah bagi kepada kita ini
Dan jangan ingat kita ini tak ada dosa. Minta maaf banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah yang di atas, yang di pertengahan, yang di bawah, yang ibu. Minta maaf mungkin kesalahan kepada suami. Yang suami mungkin ada kesalahan kepada isteri. Anak-anak mungkin ada kesalahan dengan mak ayah. Mak ayah mungkin ada kesalahan dengan anak-anak. Anak murid mungkin dah kurang adab dengan guru. Tak hormat guru. Tak respect guru. Baru-baru ni viral Ustaz. Sekolah agama. Guru merangkak. Adakah itu benda yang baik? Mungkin ini yang Allah bagi dekat kepada kita. Mungkin ini kesalahan-kesalahan yang kita tak nampak, yang kita rasakan kita buat mainan. Orang buat baik kita kecam. Orang buat jahat kita puja. Maka nasihat saya, ayuh kita muhasabah diri. Kita cari kelemahan, kesilapan kita dan menyesallah malam ini ataupun petang ini. Tadi kita dah minta Al-Fadil, Tuan Guru, Datuk, Seri, Menteri Agama kita suruh kita solat jemaah agung, yang di Pertuan Agong pun suruh kita solat hajat. Betul. Solat hajat. Jadi tuan-tuan, itulah pesanan saya, panjang sangat dah ni. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan lebih baik dari saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat bahawa mungkin kesilapan-kesilapan kecil ini membuatkan dosa yang besar untuk kita. Jadi saya minta maaf banyak-banyak Ustaz Datuk. Minta maaf kepada anda sekian semua, salah silap saya. InsyaAllah kita ada siri 2 bawah pokok. InsyaAllah. Baik, saya serahkan kembali mikrofon ini kepada Ustaz. InsyaAllah kita jumpa di lain masa dan waktu. Yang buruk itu datang daripada Allah. Yang baik itu datang dari Allah. Yang terkurang itu sebenarnya datang dari saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa telefon saya untuk dapatkan kerepek rau bau dia. 017 376 3722. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Samsul yang bersama dengan kita pada petang ini, Sayyidul Ayyam hari Jumaat. Mudah-mudahan berkat hari Jumaat, berkat Sayyidul Ayyam penghulu sekalian hari, dan berkat seperti katanya ulama, kalaulah dalam setahun itu beracun, ketahuilah Ramadan itu penawarnya. Dan ketahuilah kalau dalam seminggu itu beracun, tak lain tak bukan, inilah harinya hari Jumaat adalah penawarnya. Kita selawat banyak-banyak, baca suratul Kahfi, dan kita akan semarakkan lagi majlis ilmu kita, terutamanya bicara bawah pokok setiap Jumaat ni bang ya. Dan akhirnya jangan lupa kita ada buat jualan amal. Kerepek Abang Samsul tadi. Hubungi Abang Samsul, nombor dah bagi, dan boleh bersilaturahim dengan lebih panjang lagi dengan Abang Samsul kita. Mudah-mudahan selamat berkat. Terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian yang bersama dengan kami pada petang ini. Mudah-mudahan selamat berkat. Ada orang tanya saya, tu Datuk pakai tanjak pun macam-macam jenis lah tu. Dekat mana kami nak dapat? Boleh berhubung dengan tuan guru saya dalam bidang tanjak ni, Awang Tanjak. Tengok dekat komen tu, Awang Tanjak. Ni guru saya dalam bidang tanjak. Terima kasih tuan guru saya. Terima kasih kepada Ayanda Haji Kasman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, Mama Tengku Haizan. Orang kampung saya ada yang datang daripada Labuan, Sarawak. Begitu juga sahabat saya DJ MK Muhammad Khalil. Terima kasih orang Kuala Berang. Salam kepada mak ya Lil, dan juga rakan-rakan yang lain yang tak dapat saya sebut seorang-seorang, tetapi kita akan selalu istiqamah dalam siri live kita ini, termasuk bicara bang, bicara bawah pokok. Okey. Minta diri dulu, mudah-mudahan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.